KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Tahu tak hari ini hari apa? Ya, saya tahu hari Selasa. Ya, hari ini bermulanya Sukan Paralimpik di Tokyo 2020 yang mana bermula daripada hari ini 24 Ogos sehingga 5 September dan seramai 22 atlet termasuk 4 atlet wanita menggalas cabaran negara dalam 9 jenis sukan. Kita ada olahraga, kita ada renang, kita ada apa? Betul tu murid-murid. Jadi ayo kita sama-sama sorakkan okey, supaya mereka ini insya-Allah akan bawa balik pingat. Amin insya-Allah. Okey, aku nak tanya kepada murid-murid di luar sana yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 ni kan. Siapa ambil mata pelajaran pembuatan perabot? Angkat tangan sikit. Wah, 15,000 ramainya. Anda cukup bertuah kerana guru yang akan bersama dengan kita sekejap je lagi memang macam ni. Memang macam ni, memang macam ni. Siapa yang macam ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Sembilan belas tahun beliau berpengalaman dalam mata pelajaran pembuatan perabot ini. Ini dah Cikgu Saliza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sihat Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Cikgu ceria tak nampak saya? Ceria. Semangat kita ni. Kita bersemangat hari ni. Macam lain mata pelajaran yang kita nak belajar hari ni kan? Ya. Ini Cikgu, apa-apa pun kan sebelum saya nak tanyalah mengenai mata pelajaran pembuatan perabot ini, kita nak lakukan dulu sanitasi Cikgu sebab kita tahu kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai apa ni Cikgu? Ini pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Jadi cikgu, saya minta cikgu untuk kita ke sini lakukan dulu sanitasi menggunakan gel pembasmi kuman. Boleh cikgu? Boleh. Okey, mari kita cikgu. Silakan sini. Kat situ ada gel pembasmi kuman. Cikgu Saliza boleh gunakan terlebih dahulu dan diikuti dengan saya. InsyaAllah kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19 cikgu. InsyaAllah. Dengar kata cikgu rindu nak pergi Pulau Langkawi ya? Rindu nak berjalan tapi rindu anak-anak murid tu yang paling penting. Sebut pasal rindu anak-anak murid ni cikgu kan. Kita akan bersama dengan mereka. Belakang cikgu ni, dekat belakang cikgu dia akan keluar kat situ. Ini dah kita nak berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum, selamat petang. Ini dia. Ada 4 jejaka cikgu Daripada mana ni cikgu? Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati Kuala Lumpur, betul? Ya. Kita mulakan dululah dengan macam DJ radio tu. Siapa nama dia? Nama saya Arif Isudin bin Adlan Nasri. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Cita-cita awak nak jadi apa? Cita-cita saya lari daripada subjek. Saya nak jadi music producer. Music producer. Boleh saya tahu siapa idola awak? Noh Saleh. Mantap cuy. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan rambut dia macam ala-ala Justin Bieber pun ada cikgu Aiman namanya, betul? Aiman Hazmi. Ya saya. Okey. Nama saya Muhammad Azmi Aiman bin Nasri daripada Sekolah SMK Wangsa Melawati. Okey, cita-cita Aiman apa? Nak jadi doktor. Jadi doktor. Doktor tak boleh malu-malu cikgu. Awak malu-malu kan? Mungkin dia segan kot cikgu kan? Jadi doktor seperti ayahnya. Jadi doktor seperti ayahnya insya-Allah. Amin. Seterusnya rambut yang macam John Mayer tu. Okey, siapa nama? Nama saya Muhammad Hidayat bin Jomin. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Wangsa Melawati. Okey, dan cita-cita awak boleh saya tahu? Cita-cita saya nak jadi ahli peniaga. Businessman. Okey, amin insya-Allah. Okey, terakhir sekali. Siapa nama tu? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Harry Syawal bin Abdul Aziz
dari sekolah SMK Wasu Melati. Cita-cita saya jadi tentera. Jadi tentera, terbaiklah. Okey, Abang Akmal nak tanya kepada murid-murid kita ni kan, apa pandangan Haris lah tentang mata pelajaran pembuatan perabot ni? Senang ke susah sebenarnya? Ada Haris ke kat situ? Arif. 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 Arif yang nak jadi Noh Saleh tu. Silakan. Tak dengar. Tak dengar? Okey. Subjek ni tak adalah susah mana pun. Baik. Okey. Susah sikit je. Sebab dia subjek aplikasi kan. Cikgu, macam tu je dia jawab cikgu Oh, terbaiklah jawapan awak, memberikan inspirasi kepada saya ya. Okey, mungkin ada murid-murid yang lain untuk memberikan pandangan mereka mengenai mata pelajaran ini. Syawal? Subjek ni bagi saya bagi buat kita lebih kreatif. Okey. Dan senang juga untuk kita buat perabot ni. Itu dia cikgu. Yang tadi siapa tadi dia cakap senang. Okey. Tak usah. Okey. Baik, Cikgu Saliza, saya nak tanyalah kan saya. itu kata daripada anak-anak murid cikgu. Sebenarnya dalam pembuatan perabot ni cikgu kan, apa yang kita belajar dan apa objektifnya cikgu? Kita nak melahirkan pelajar kita yang kreatif. Okey, dia berketerampilan. Baik. Dan juga boleh menjadi usahawan. Sebab kita tak melalui usahawan kan kita kena berusaha. Betul. Kita kena create benda-benda satu yang Betul. kreatif, barulah orang akan membeli dengan kita. Itu dia, kalau ada ilmu dan juga usaha cikgu insya-Allah apa saja segala impian akan tercapai. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid di luar sana, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita dalam Sukses SPM 20 berapa cikgu? 21. Cantik. KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Saliza yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran apa cikgu? Pembuatan perabot. Ding 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 ding. Macam Doraemon kan cikgu? Ding dong. Kita punya bunyi tu kan. Okey, baik. Saya pasti murid semua dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Saliza. Okey. Bagaimana anak-anak saya kat sana, sihat semua? Sehat, Alhamdulillah. Okay. Syukur Alhamdulillah yang mana telah diuji dengan Pandemik virus baru-baru ni pandemik kan? baru-baru ni telah kembali pulih seperti Amin. biasa. Alhamdulillah. So stay safe yang lain semua. Okey. Allah. Semoga kita dapat bersemuka pada bulan Oktober nanti. Amin, insya-Allah cikgu. Harapan Betul. kita, okey? Yap. Okey, seterusnya kita mulakan kita punya PDPC kita hari ini. Boleh. Okey. Okey, hari ini awak akan bersama saya dalam modul 6 iaitu kemasan. Okey, sepatutnya kamu dapat membuat aplikasi kerja-kerja kemasan. Tetapi okey, kita belum berkesempatan untuk bersemuka. InsyaAllah nanti kita akan teruskan kerja kita. Okey. Seterusnya, modul kemasan adalah modul yang ke-6. Okey, dalam kita kerja kita. Okey, modul yang ke-6. Apa yang saya nak daripada kamu hari ini? Apa yang saya nak daripada kamu? Kriteria kejayaan. Kamu. Objektif saya. Objektif saya yang mengajar dan kriteria kejayaan kamu yang belajar. Okey. So, kita ada dua lah kan. Awak ada matlamat awak, saya ada matlamat saya.
Yes. Okey, semua Okey, orang cikgu. ada matlamat. Betul? Okey. So, hari ini dalam standard pembelajaran saya, saya nak kamu yang pertama, kamu boleh mengenali, menyatakan apa itu bahan kemasan. Okey, bahan yang digunakan sebagai kesan akhir pada perabot. Kalau kamu tengok perabot kat atas meja ni kan? Ya. Dan juga di atas meja Akmal tu. Ini Kan? dia. Ada kesan akhir perabot, betul? Okey. Nanti kita tahu bahan apa yang kita guna. Alright? Okey. Yang kedua, kalau kita tahu bahan, mestilah kita tahu alat dia. Aha. Kalau tak tahu alat, macam mana kita nak buat kan? Betul. Alright. Dan yang ketiga, bila kita tahu bahan, kita tahu alat, mestilah kita tahu cara nak menggunakan. Iaitu langkah kerja. Langkah kerja. Alright. Dan yang seterusnya yang saya nak, bila kita dah buat sesuatu perkara, mestilah kita kena nilai. Alright. Kalau kita tak nilai, kita tak tahulah kita punya tu berkualiti ke, Hasil kerja kita tu kan? hasil kerja kita. Kita kena nilai. Kita Betul. kena tahu cara apa yang kita nak nilai. Yep. Alright. So, kita teruskan. Apa tujuan kemasan? Arif. Okey, Arif. Apa tujuan kemasan? Apa tujuan kemasan, Arif? Nak jadikan dia nampak lagi cantik dia dah siap. Orang pun ada kemasan tak? Kemasan. Ada. Kalau nak keluar rumah kena buat kemasan tak orang? Kena itu. Kena. Sebab tujuan kita nak bagi nampak cantik. Begitu juga dengan perabot. Kita tak keluar dengan baju-baju tidur semua, kita mesti kemaskan diri kita dulu kan. Samalah juga dengan perabot. Sebelum dia nak keluar ke pasaran, kita kena buat kemasan. Okey. Dan yang seterusnya, apa tujuan lain selain itu daripada tu Dayat? Hidayat? Dayat, apa tujuan seterusnya? Apa tujuan seterusnya? Meningkatkan lagi kecantikan produk. Nak tingkatkan kecantikan produk. Seterusnya kita nak tingkatkan kualiti ataupun nilai. Okey? Nilai ni. Nampak tak saya buat apa ni? Money. Money. Penting tu. Sebab kalau dia tak ada nilai, rugilah kan. Semua orang nak cari ini kan. Alright. Okey. Kita dah tahu tujuan, kita kena tahu jenis bahan. Okey? Jenis bahan. Okey? Kita kena tahu jenis bahan. Okey, yang biasa kita jumpa kat sekolah ialah cat dan juga cat dan juga shellac. Yang saya tik dua tu. Okey. Okey? Cat dan juga shellac. Memang kita jumpa kat sekolah. Baik. Okey, yang jarang-jarang, kadang-kadang. Okey. Bak kata Piramli lah kan. Kadang-kadang, jarang-jarang. Okey. Iaitu perwarna dan juga leka. Alright. Okey. Kat atas meja ni. Okey. Okey, cikgu ada. Yang kamu jarang-jarang. Kamu jarang-jarang jumpa. Kemasan jenis leka. Okey. Ini jenis nitroselulose. Okey, NC leka. Okey. Okey. Nampak dia berbeza. Okey. Yang ini pun daripada NC leka juga. NC leka clear. Dan kita ada letak stain. Dia campur. Jarang kita jumpa kat sekolah. Betul. Okay. Kalau kat luar selalu ada. Kat sekolah jaranglah kita nak jumpa kan. Yang ni kita pakai red mahogany. Okey. Kita pakai AC sealer. AC sealer clear dan juga leka. Okey, leka. Begitu juga dengan yang ada yang kat depan-depan ni. Yang itu sama juga ke cikgu? Yang kat bawah tu? Ya, sama. Okey, ini jenis kemasan jenis leka, jenis clear. Yang ni kita letak stain dan juga leka lah. Okey, yang ini, kemasan yang ini. Siapa tahu benda apa ni? Saya tahu cikgu. Kita tanya ni. Aiman tahu Man? Aiman tahu tak benda ni? Ni apa Man? Jangan cakap meriam buluh Man. Apa Man? Apa Man? Lupa lah ni apa. Dia punya clue dia buah nyok. Aduh. Saya lupa lah cikgu. Tak ingat. Saya tak hafal semalam. Cik.
Oh, pandai dia pusing cikgu. Okey, ini kalau orang bandar memanglah tak jumpa. Ya. Okey, tapi kalau orang kampung, okey dia biasa jumpa iaitu kukuh kelapa yang kita pakai kemasan shellac sahaja. Memang selalu awak buat kemasan ini dekat sekolah. Okey. Kalau dia tak ada kemasan shellac, kalau kita nak jual mungkin dia tak ada harga. Tetapi dengan kemasan yang biasa seperti ini, Dia akan ada nilai cikgu kan? dia ada nilai harga dia. Tengok kat sini. Saya jual ni. Berapa tu, cikgu? RM30. Berapa? RM30 dengan kemasan biasa macam ni sahaja. Okey, jual cikgu. Saya beli. Okey. Alright. Saya nak tunjuklah walaupun bila dah ada kemasan, nilai dia ada. Akan menaik kan? Menaikkan nilai. Okey. Okey. Seterusnya alatan kemasan. Kita ada penggelik, kita ada brush cat, kita ada brush shellac dan juga kita ada alat semburan. Nampak ni alat semburan ni. Oh, okey. Mungkin kamu tak pernah, orang panggil apa? Kamu mungkin tak guna lagi sebab kamu berada Di peringkat sekolah. bukan di peringkat sekolah. Dia berada di rumah. Oh, berada di rumah. So kalau mereka berada di bengkel, mungkin dia orang akan gunakan. Okey. Okey. So kamu tak gunalah sekarang kan. So Baik. nanti bila habis muka insya-Allah kamu boleh guna. Okey. Seterusnya kita ada jenis roller and curtain. Nampak roller and curtain biasanya digunakan di kilang-kilang lah. Okey. Alright. Seterusnya kita pergi kepada kegunaan bahan dan alatan. Okey. Kegunaan bahan dan alatan. Okey, kegunaan bahan dan alatan kita ada cat alas, cat kilat, shellac, lacquer dan pewarna. Okey, cat alas tu biasanya kita nak gunakan untuk alas lah, undercoat. Kalau orang biasa panggil undercoat lah, untuk tutup liang-liang kan. Okey. Kalau cat kilat ni untuk kilat lah. Okey. Okey, kalau shellac ni kita gunakan untuk perabot-perabot antik macam cikgu tunjuk tadi. Lacquer, yang ni lah. Lacquer semua ni yang kat depan yang ada ni saya dah tunjukkan. Dan juga pewarna. Ni lah pewarna. Okey. So, kita dah tahu kegunaan dia. Okey. Kita ada kaedah kemasan. Kita kena tahu kaedah kemasan. Okey, kaedah. Okey. Kita ada sapuan tangan. Okey. Kita sapu dengan tangan lah. Yang kedua, kita ada semburan. Okey. Lepas tu kita ada rendaman. Macam kita celup biskut dalam air kopi tu. Sedap pula petang-petang ni petang ni kan. Dipping. Okey. Okey. Kalau bahasa Inggeris kita panggil dipping lah. Okey. Lepas tu kita ada jenis semburan. Lepas tu kita ada kemasan jenis antik. Yang ada tu antik lah. Oh, yang ini cikgu kemasan antik. Kita tak ada buat apa-apa pun. Kemasan antik sama kita hanya menggunakan oil. Minyak. Yang ni saja cikgu kan? Minyak aja. Just kita nak nampakkan ke orang panggil apa? Antik dia tu. Okey. Nampak kan? Makin lama benda ni, makinlah bernilai dia tinggi. Betul cikgu. Okey. Kalau daripada Jepun, orang-orang Jepun, dia sangat suka benda ni. Ya, betul cikgu. Kan produk-produk kayu ni kan? Yes. Terutama kalau dibuat dari kayu jati, semua kayu. Dia sangat suka. Kalau dia datang ke Malaysia, dia akan bertanya. Alright. Seterusnya kita pergi kepada langkah kerja. Okey, langkah kerja kita pergi kepada langkah yang pertama, penyediaan bahan. Tadi saya dah tunjuk bahan. Okey, kita pergi yang kedua, menyediakan permukaan. Ya, kita sediakan. Okey. Kita dah sedia bahan. Okey. Kita sediakan permukaan. Okey, ni permukaan. Dan langkah yang ketiga, kita membuat kemasan. Kita pilihlah kemasan yang 6 cara yang cikgu tunjuk tadi tu. Kita pilihlah kemasan kaedah mana kita nak gunakan. Dan seterusnya, kita menilai hasil kemasan. Alright. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada cikgu nak tunjuk satu video untuk you all. Okey? Video aplikasi kaedah semburan sebab kaedah sapuan, kaedah penggelik memang kita buat dekat sekolah. Kaedah semburan kamu belum buat sebab kita belum bersemuka. So cikgu tunjukkan video. Okey, jom kita tengok. Jom kita tengok video yang cikgu nak kongsikan itu.
Awak tengok jarak dia sembuh. Okey, peralatan yang digunakan dan kamu nampak kat belakang dia tu dia menggunakan water spray booth. Water spray booth. Allah Akmal, bahasa Melayu apa ya? Tak apa, saya pasti mereka faham apa maksud di sebaliknya Water yang cikgu. spray booth sebab kita menggunakan chemical. Chemical seperti NCAC, acid catalyst, nitroselulose, lacquer itu sangat membahayakan kesihatan dan air bila kita sembuh dia akan melekat pada tirai air tersebut dan air tersebut kita tak lepaskan ke longkang, kita akan rawat dulu barulah kita lepaskan ke longkang. Itu yang sebaik-baiknya cikgu kan. Kita menjaga alam sekitar. Okey, di samping kita belajar kita kenalah sustainable our kita punya nature cikgu yes. Yes. Okey, alam sekitar kelestarian alam. Kelestarian alam. Kelestarian alam. Okey? Okey, cikgu. Okey. So kita pergi kepada kaedah melelas. Kita ada 3 kaedah melelas iaitu sama ada awak melelas secara melelas tangan, awak menggunakan bongkah dan awak menggunakan mesin. Okey? Benda ni awak buat Kalau guna tangan, kita tangan berlekuk-lekuk. So kita kena lelas dekat bahagian bucu-bucu ni. Okey? Kalau untuk permukaan, kita kena gunakan bongkah sebab kita akan dapat permukaan yang rata. Sebab tapak tangan kita ni dia ada lekuk-lekuk sikit. Betul. So bila kita lelas, dia tak akan dapat sama. Sebab tu kita gunakan bongkah atau menggunakan mesin. Ini mesin mudah alih. Kita ada mesin automatik. Okey? Alright. So kita pergi kepada tepung penyumbat. Ni tepung penyumbat cikgu bawa ni untuk you all. Cikgu bawa tepung penyumbat ni. Tepung penyumbat ni dia berfungsi untuk bila kita dah benam kepala paku. Okey, kalau macam ni kan, dia ada lubang-lubang dekat kayu ni kan. Kita tutup. Okey. Kita nak tutup lubang-lubang ni supaya tak nampak. Okey, kalau orang bukan dia pakai foundation kan, dia nak tutup dia punya liang-liang kan. Ataupun orang selalu panggil nak tampal balik kan. Lepas kita kadang-kadang kita ada drill kan cikgu kan. Lepas tu kita akan barulah kita lelas. Alright? Dan seterusnya kita pergi kepada penilaian. Alright? So kita boleh menilai menggunakan mata, okey, ataupun kita sentuh. Alright. Oh, orang pun kita nilai pakai mata kan. Okey, mata kita boleh nilai warna sekata, permukaan berkilau, okey, permukaan rata, ada lubang, tak ada lubang, kita tengok kan. Kalau kita rasa sentuhan, kita tahu dia licin ke, lembut ke, dia lembut ke, kasar ke, ataupun dia ada macam bubble ataupun kita panggil gelombang. Gelombang ke gelembung cikgu? Gelembung. Gelombang dia wave. Gelembung. Bergelembung. Okey. Okey cikgu, sebelum kita nak pergi ke nak tengok contoh-contoh soalan cikgu kan. Saya nak minta izin cikgu untuk kita berhenti rehat dulu boleh? Boleh. Yap, tapi sebelum tu saya nak imbas sikit apa yang cikgu Saliza dah ajarkan kepada anda semua. Tadi cikgu dah cakap mengenai tujuan kemasan, jenis dan bahan kemasan, alatan kemasan dan juga penilaian kemasan. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan lihat contoh-contoh soalan bagi mata pelajaran pembuatan perabot ini. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Saliza kita. Dan sekarang ini kita nak lihat pula contoh soalan. Betul cikgu? Ya, betul. Muh kita cikgu. Jom. Okey. Untuk pengetahuan Akmal dan juga anak-anak saya yang di luar sana dan juga di seluruh Malaysia. Okey, sepanjang kita dah pandemik 2 tahun, mereka tidak pernah lagi menjawab soalan SPM, contoh soalan SPM secara keseluruhan. So saya nak remind lagi sekali. Okey, ni Sukses SPM 2021. Nampak tak gambar-gambar bekas anak murid saya? Ini kita buat pameran masa lawatan daripada Jepun dan juga Australia. Okey. Tu saya kata Jepun suka. Okey, ni murid-murid saya tahun 2016 ke 18 saya tak ingat. Saya rasa 16 cikgu. Okey. Ya. Okey, yang lelaki tu yang ini dah jadi usahawan. Alhamdulillah. Masa tengah belajar dia dah dapat kontrak membuat meja pallet.
Bayangkan belum ambil SPM dah dapat 20,000 dalam tangan. Saya sebut pula dah berapa harga dia. Okey. So, seterusnya kita fokus kepada soalan SPM kita. Baik. Okey, kita ada dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Di mana bahagian A ada 15 soalan. Baik. 15 soalan, wajaran markahnya 60 markah. Dan bahagian B, 4 soalan, wajarannya 40 markah. Okey, bermakna satu soalan 10 markah. Tetapi hari ini cikgu bagi 7 saja contoh soalan bahagian A dan 2 contoh soalan bahagian B. Saya harap kamu boleh jawab. Okey, kita cuba untuk mencapai kecemerlangan awak dalam SPM 2021. Amin. Murid-murid dekat Google Meet dah bersedia ke? Okey? Dah. Cantik. Ready? Alright. Okey, kita pergi kepada bahagian A iaitu 7 soalan di mana dalam bahagian A ada soalan awak kena ingat dan faham. Baik. Dan jenis soalan sama ada langkah kerja, pernyataan fakta, okey, kriteria atau ciri atau fungsi dan juga soalan tentang penilaian aplikasi. Okey? Dia akan masuk dekat bahagian A. Okey? So juga soalan metodologi. Metodologi lain. Soalan langkah kerja lain. Pun lain juga. Berlainan. So saya ada bagi contoh-contoh corak-corak soalan tersebut. Di mana bahagian A kamu kena sama ada kamu supply ataupun kamu memilih. Kamu memberi ataupun jawapan diberi. Okey. Ini jawapan diberi. Okey, siapa volunteer nak jawab soalan ni? Senang je ni. Siapa nak jawab? Hidayat. Dayat. Okay, Alright. saya. Okey, jom Dayat. Baca soalan Dayat, kuat sikit. Jadual 1 menunjukkan pernyataan berkaitan dengan kemasan sebuah meja. Tandakan right ataupun tandakan betul bagi proses kerja kemasan sebuah meja yang betul dan pangkah untuk yang salah pada ruang jawapan. Okey. Menjemur perabot selepas kerja kemasan, betul ke? Betul. Okey, betul. Okey. Menyapu lapisan shellac dan membuat kemasan leka. Betul. Betul. Okey. Alright, membenam kepala paku dan menyumbat liang kayu dengan tepung penyumbat. Betul. Betul. Okey. Menyapu air pada semua bahagian perabot. Ingat, saya buat keyword kat sini. Okey. Menyapu air pada semua bahagian perabot sebelum kerja kemasan. Salah. Ibu. Salah. Okey. Okey. Alright, melelas dengan kertas las. Betul. Betul. Okey, tahniah. Betul. Kenapa saya garis ni? Sebab kita tak sapu air dekat semua bahagian perabot. Okey. Sebab kayu dia ada sifat hidroskopik di mana dia boleh menyerap air dan dia juga boleh membuang air. Di mana kalau dia sejuk dia akan serap. Kalau dia panas dia keluarkan air daripada kayu. Sebab tu kita letak undercoat. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang nombor 2. Baik. Soalan nombor 2. Syawal, boleh jawab? Boleh juga boleh. Go ahead Syawal. Jadual 2 menunjukkan fungsi. Fungsi ni ataupun kegunaan. Ini adalah fakta ya. Okey? So, pilih dan tulis fungsi dengan bahan kemasan yang betul pada ruang jawapan. Dengan bahan kemasan. Okey, tadi saya dah ajar jenis kegunaan. Jenis kegunaan tu fungsi dia lah. Yep. Okey? Okey, shellac. Apa guna shellac? Shellac untuk menggunakan. Untuk apa? Digunakan untuk perabot di dalam rumah seperti perabot antik. Yes, betul tadi. Abang Akmal kita ada cakap. Saya cakap apa, cikgu? Perabot antik tadi. Oh, ya. Okey? Alright. So, nombor 2, cat alas. Tadi saya sebut pasal cat alas. Yang ada urat-urat kayu tu kan cikgu kan?
digunakan untuk menutup urat kayu. Yes. Pandai ni. Menutup liang Okey. urat kayu. Pewarna kayu? Stain. Tadi rasa cerita pasal stain tadi. Digunakan untuk mencantikkan warna asal kayu. Ya, betul. Okey. Leka? Eka digunakan pada akhir untuk kemasan nude sinar. Yes, sebab dia shining Mhm. Okey, dan yang terakhir cat kilat. Digunakan pada akhir selepas cat atas. Sebab cat alas sayang. No, cat alas. Cak alas. Undercoat. Cikgu Okey. kena panggil sayang ni baru betul ni. Okey. Alright, so seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, yang ni soalan ni asing. Terima kasih Syawal. Aiman. Okey. Berdasarkan raja di atas nyatakan 3 kaedah melelas permukaan yang betul. Ini jawapan tidak diberikan yang tadi saya cakap soalan jenis supply. Okey, maksudnya kamu kena berikan jawapan. Yang tadi select. Kamu kena pilih jawapan. Ini kamu kena supply jawapan. Okey, raja 1 apa benda? Tadi saya ada cerita tentang 3 kaedah melelas. Tengok gambar dia pegang apa? Nombor 1, melelas menggunakan tangan. Okey. Nombor 2? Yang kedua, melelas menggunakan bongkah kayu. Okey, melelas menggunakan bongkar kayu. Nombor 3? Yang tiga, melelas menggunakan mesin mudah. Mudah apa? Mudah apa sayang? Mudah Mudah alih. Kalau kamu jawab, contohnya kamu jawab mudah saja. melelas menggunakan mesin. Tapi gambar dia tunjuk, nampak saya bulat ni, mesin mudah alih. So, kadang-kadang pemeriksa dia baik hati dia bagi. Kadang-kadang jarang-jarang Sikit-sikit. sikit-sikit dia tak bagi markah. Itu yang kita tak nak cikgu. Tu yang saya tak nak. So kita jawab biar tepat supaya markah kita dapat Penuh. Okey, Betul lah. Cikgu soalan- panggil sayang tadi pun baru Aiman ingat. Okey, soalan nombor 4. Okey. Soalan nombor 4, Dayat. Ah. Ini soalan langkah kerja di mana langkah kerja diberikan, kamu hanya memilih sahaja langkah kerja. Kamu tidak perlu menulis. Cikgu nak minta Hidayat ke atau Arif? Sebab Arif belum lagi. Betul kan Arif? Arif dah jawab tadi kan? Arif belum, belum? cikgu. Belum cikgu. Okey, belum. okey, teruskan Arif. Sabar. Cikgu Teruskan, dia panggil Arif. sayang dulu cikgu. Sayang. Okey. Langkah kerja dengan berdasarkan rajah 3, tuliskan langkah kerja B, C, D dan E mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan dengan langkah kerja 1. Dia dah bagi. Okey. Langkah kerja jenis kemasan jenis shellac. Okey. Ini kamu dah buat pada kerja khusus yang pertama hari tu. So saya harap kamu ingat. Okey, langkah kerja nombor 2 apa dia? Arif. Melelas permukaan kayu dengan kertas las dan membersihkan habuk. Itu huruf E kan, betul? Huruf Ya, betul. E. Alright. Very good lah anak saya ni. Okey. Nombor 2. Nombor 2 B. Menyapu shellac mengikut ira kayu. Okey, menyapu shellac mengikut ira kayu. Ya, betul. Kita kena sapu mengikut ira kayu. Kalau kita berlawan arah ira kayu, dia tak boleh nak get into. Dia masuk dalam kayu kita tu. nak bagi dia menyerap. Okey. Itu langkah kerja 3 iaitu B cikgu Okey, langkah kerja yang keempat. Yang keempat. C. Menyapu shellac pada lapisan berikutnya. Yes. Kita kena biarkan dia kering, lepas tu baru kita sapu ya. Yap. Dan langkah kerja yang kelima. Menyapu leka untuk kemasan kilat. Alright. Okey, kita sapu leka untuk kemasan lutsina. So kita nak kemasan kilat. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Baik, terima kasih Arif. Soalan nombor 5. Siapa nak jawab yang ni? Ciri-ciri penilaian produk. Tadi saya dah cakap, kita nilai ada 2 kaedah iaitu kaedah penglihatan dan juga kaedah sentuhan. Okey. Baik, cikgu. Pilih. Siapa? Ciri-ciri. Oh, Okey, Syawal. Silakan Syawal. Silakan Syawal. Penglihatan warna sekata. Warna sekata. Permukaan kemas dan tidak bergelombang. Dia satu tu ada 2 kan cikgu? Ya. Okey.
Warna sekata dia lagi satu apa Permukaan. Syawal? Permukaan tiada lubang halus. Permukaan tiada lubang halus. Okey. Okey, nombor 3. Untuk yang Sentuhan. sentuhan. Permukaan kemas. Permukaan kemas dan tidak bergelombang. Okey, alright. Okey. Okey, pandai. Ingat ya, kalau 4 markah bermakna 2. Awak tengok ni jumlah wajaran markah dia. Kalau wajaran dia 4, maksudnya 4 lah. Dia punya, kita panggil dia punya skor. Skor markah dia, skor cikgu, markah dia tu. Tengok pada ni. Okey, yang ini. Rajah menunjukkan alatan yang digunakan untuk membuat kemasan berdasarkan rajah di atas. Berikan nama alatan yang betul pada ruang jawapan. Ini kamu kena supply juga, jawapan tidak diberikan. Tetapi kamu ada stimulus ataupun kamu ada rangsangan kat sini. Okey. Ni rangsangan kita panggil. Baik. Okey, nak merangsang murid untuk menjawab berdasarkan rajah di atas. Berikan nama alatan. Nombor 1. Siapa nak jawab ni? Dayat ke siapa? Ada siapa-siapa volunteer? Okey, Hidayat. Silakan Hidayat. Yang first tu spray gun. Okey. Yang kedua tu pengelek. Hmm? Yang ketiga berus cat. Hmm? Yang keempat berus shellac. Okey. Saya nak maklumkan dekat sini, dia menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Aha. Okey. Alright. Dalam buku dia telah menyatakan alat semburan. Okey. Yang ni kamu kadang-kadang yang saya nak maksudkan dekat sini, kadang-kadang pemeriksa dia ada skema dia. Kadang-kadang dia kata hanya kalau bahasa Inggeris saja kita terima, kalau bahasa Melayu saja kita terima. Oh, okey. Jadi macam mana tu cikgu? So yang ni untuk selamat. Awak gunalah alat semburan. Okey. Untuk selamat. Baik. Okey? Alright. So soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. Ni. Soalan benda ni. Oh, alat sembur tadi kan cikgu? Alat semburan. Alat semburan. Okey. Rajah menunjukkan alatan semburan. Okey, alatan semburan ataupun spray gun. Okey. Rajah apa tu? Jadual 4 menunjukkan nama bahagian alat semburan. Ni, nama bahagian alat semburan ni. Sebab tu saya kata kamu kena aplikasi. Bila kamu aplikasi, kamu dah tahu dah bahagian apa. Betul. Okey. Sebab tu saya bawa tunjuk untuk kamu apply kan. Okey. Dia bagi many to one. Many to one tu maksudnya jawapan diberi banyak. Kamu hanya pilih 3 sahaja yang betul. Okey, kadang-kadang dia bagi 5. Dia saja je nak confusekan kita kan. Ini dia bagi 4 saja. Baik. Pilih dan padankan nama bahagian alatan semburan dengan betul pada bahagian berlabel. Okey, yang ni siapa nak jawab? Arif boleh? Boleh. Boleh. Okey, silakan Arif. Okey. Nombor 1 apa? Ni, kat sini. Nombor 1 tu injap kawalan semburan. Injap kawalan semburan. Alright. Nombor 2? Nombor 2 pemetik. Nombor 2 pemetik. Nombor 3? Nombor 3 kap angin. Kap angin. Betul ya. Kalau kat sini, ini injap menyelaras jarum. Atas tu ini injap cikgu menyelaras jarum. Sebab dia ada jarum kat sini, bila kita petik jarum ni akan keluar. Kat sini angin. Angin masuk. Okey, angin sebab kita pakai kompresor. Yang ni kita kena pakai kompresor. Kita tak boleh main macam ni, dia takkan keluar. Pakai bateri ke apa? Tak ada pakai bateri. Ini dia pakai kompresor. Okey, so bila sembur kat sini kita boleh laras. Dekat kap angin ni kita akan laras sama ada dia semburan ni nak macam tu ke, nak sembur macam tu saja ke. Okey. Okey. So kat sinilah kita akan laraskan kap angin tu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian B. Ini yang ada 40 markah tu betul cikgu? Ya, B ada 40 markah. So setiap soalan 10 markah. Okey. Dan dia adalah ingat, faham serta mengaplikasi. Ketika kita mengaplikasi, soalan tu boleh suruh kita menganalisis,
Soalan tu boleh suruh kita menilai. Soalan tu juga boleh kita mencadangkan daripada aplikasi yang sedia ada kita gunakan kepada aplikasi yang baru. So, soalan dia lebih kepada huraian dan juga tiada jawapan diberikan. Jawapan daripada kamu semua. Cikgu, ini ke yang kita akan ada kebat tu, kemahiran berfikir aras tinggi? Yes, dekat sini. Kreatif, kreativiti, kritis. Okey, baik cikgu. Berkebentuk. Alright. So, kita pergi kepada contoh soalan bahagian B. Di mana setiap soalan ada 10 markah. Setiap soalan ada 10 markah. Di mana, yang ni siapa nak jawab? Mungkin kita minta Aiman. Bolehkah Aiman? Boleh. Okey. Aiman, Benda cadangkan 2 jenis bahan kemasan. Kat sini kamu nampak 2 markah tau. Bila 2 markah, mesti ada 2 jawapan. Ya. Kalau kamu bagi 1 jawapan, 1 je markah kamu dapat. Tapi kalau kamu bagi 2 jawapan, 2 dapat. Tapi kalau kamu bagi 3, kalau betul 3-3 tu tetap dapat 2. 2 markah. Okey. So, apa jawapan dia, Aiman? Jawapan dia cat dengan shellac, cikgu. Cat dengan shellac. Okey. Cat dengan shellac. Okey. Betul. Baik, cikgu. Sebelum kita nak tengok yang huraikan 3 langkah kerja menyediakan permukaan perabot itu, cikgu, saya nak minta izin untuk kita berhenti rehat dulu. Boleh ke, cikgu? Okey, kita rehat. Kita tunggu jawapan Aiman lepas. Tunggu. Okey, jadi izinkan saya untuk imbas sedikit. Tadi Cikgu Saliza dah sentuh dah mengenai contoh-contoh soalan di bahagian A, cikgu kan. Kita dah tengok dah dan kebanyakan cikgu selalu ada mengatakan faham kehendak soalan. Betul, cikgu? Ya. Dan sekarang ini kita nak tengok contoh soalan bahagian B. Tapi semuanya selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Baik, saya rasa tanpa membuang masa kita nak tengok soalan seterusnya di bahagian B. Betul, cikgu kan? Ya. Yang mana tadi kita terhenti di huraikan 3 langkah kerja menyediakan permukaan perabot itu. Kan saya dah cakap tadi. Kalau bahagian B, dia tak akan bagi, dia tak akan nyatakan. Dia akan keluar perkataan huraikan, cadangkan. Okey. Huraikan, cadangkan 3 langkah kerja menyediakan permukaan perabot. 3 langkah kerja. Apa langkah kerja yang pertama untuk penyediaan permukaan perabot? Yap. 3 langkah kerja. Okey, siapa nak jawab? Okey, cepat Aiman. Boleh tak Aiman? Kalau tak boleh Aiman, Arif tolong. Boleh. Boleh. Okey, bagus. Yang pertama, membenam kepala paku atau skru. Okey. Kita benam dulu kepala paku atau skru. Yang kedua? Yang kedua, menampal atau menyumbat lubang dengan tepung penyumbat. Yes, kalau kita dah benam paku, mesti ada lubang. So, kita kena tampal lubang tu sebab kita nak biar permukaan dia sekata. Alright. So, yang ketiga? Ketiga, melelas perabot dengan kertas las hingga licin. Kita kena las lah. Kita kena melelas. Okey. Kalau bahasa dekat bengkel, sanding cikgu, sanding. Sanding. Sanding paper. Okey. Alright. So, cadangkan langkah kerja untuk membuat kemasan. Langkah kerja. Tadi saya dah cakap dah langkah kerja. Okey. Cadangkan langkah kerja. Okey. Ini siapa nak jawab? Cepat. Ni. Arif, tolong Arif. Okey. Boleh Arif? Langkah kerja? Boleh, cikgu. Boleh. Alright. Silakan Arif.
buat pemeriksaan pada permukaan perabot. Okey, kita periksa dulu permukaan perabot tu. Lepas tu, Sediakan tak kisahlah cat ke shellac apa semua. kita Okey, menyediakan sediakan bahan dan alatan. Okey. Okey, seterusnya. Sapu shellac lapisan pertama dan biar dia kering. Okey, kalau kita guna shellac, kita kena kita menyediakan bahan, lepas tu kita sediakan alat. Okey, kalau seterusnya Lepas tu sapu shellac lapisan kedua. sapu shellac lapisan kedua. Seterusnya Yang tadi Arif dah ada sebut menyapu cat alas ataupun shellac tu lapisan pertama dan biarkan kering. Betul ke Arif? Betul. Lepas tu dia kata seterusnya sapu pula lapisan shellac yang kedua. Betul Arif? okey, seterusnya. Alright. Dan yang terakhir, Ada lagi ke Arif? Rasanya terlepas something Oh. Apa ya something? apa yang terlepas tu? Terlepas tangkap. Okey. Okey. Alright. Kita ada berapa kat situ, cikgu? Dan menyapu cat kilat ataupun lapisan shellac kedua. Okey. Maksudnya kita nak lapisan lutsina dan seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir. Yap, untuk Okey, bahagian soalan B. contoh bahagian B tetap 10 markah. Awak tengok dekat sini rajah 1. Kaedah kemasan semburan. Tadi saya dah tunjuk video. Ni nampak kaedah semburan perabot rajah 1 dan rajah 2. Okey, nampak rajah 1 dia sembur macam ni. Okey. Rajah 2 dia sembur macam ni. Oh. Nampak? Dengan jarak yang sekata. Yang ini jarak dia curve. Okey. Cadangkan jenis bahan kemasan yang sesuai untuk menggunakan kaedah semburan. Kalau kaedah semburan dia mesti guna cecair. Dia tak boleh guna benda yang likat atau pekat. Dia tak boleh nak ni. Okey, apa benda bahan dia? Okey. Cadangkan. Okey, Syawak jawab. Cat shellac leka. Cat shellac lekar cikgu. Okey, kat sini dia ada 2 markah. Tapi awak jawab 4. Kamu tetap akan dapat 2 sahaja. Tapi ejaan mesti betul. Okey, kalau kamu tulis ejaan salah, dia mungkin tolak markah. Okey? Cat shellac leka. Kamu jangan tulis berwarna stain. Stain dia paste Dia paste Paste. paste. Paste lah cikgu. Dia pekatan, okey? Okey, dan rajah 1 dan rajah 2. Okey. Yeah. Uraikan 2 kemungkinan hasil kemasan permukaan pada rajah 1 dan rajah 2. Okey, rajah 1 apa benda? Apa kemungkinan dia? Saya rasa semburan tu yang bertumpuk lah cikgu. Lebih kurang pula jawapan dia. So sebab dia sembur macam tu, jarak dia tak sama. So kat sini akan jadi tebal. Yang dekat jauh tu dia akan jadi nipis. Dia bertumpuk-tumpuk. Yang dekat tengah tu dia akan jadi ni lah. Okey. Dia akan jadi ketebalan dia tak dapat dikawal. Baik. Okey, rajah 2 mendapat hasil semburan sekata sebab line dia okey. Dan kita akan dapat ketebalan cat yang sekata. Nampak smooth lah, cantik lah kita punya tu kan. Okey, ni 4 markah. Dan cadangkan langkah kerja membuat kerja kemasan semburan yang betul sama macam yang tadi juga. Okey. Okey. Kamu olah sahaja ayat yang kamu bagi tadi. Okey, kamu olah, menyediakan bahan dan alatan. Sebab tu saya kata benda tu berulang-ulang. Kamu olah je. Dan seterusnya, kamu sembur cat alas, kamu lelas halus dan bersihkan permukaan dan menyembur cat lapisan kedua dengan jarak yang sekata dan seterusnya kamu buatlah penilaian kamu punya kemasan tu. Okey. So saya dah habiskan soalan bahagian B, soalan bahagian A. Saya harap kamu boleh jawab SPM 2021. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Saliza kita kerana dah orang kata mengajar kita semua teknik-teknik menjawab soalan bahagian A dan juga bahagian B bagi mata pelajaran pembuatan perabot. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati, Kuala Lumpur dan juga murid-murid di kawasan yang mengambil mata pelajaran ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. All the best guys. Ingat, stay safe. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM